Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan pengajian kita pada hari bahagia ini dengan kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul untuk meneruskan, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan, memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan ayat 47 daripada surah An-Nisa. Jadi insya-Allah taala pada hari ini kita akan meneruskan kepada ayat ini yang berikut. Apa yang kita membicarakan pada minggu yang lepas adalah berkenaan dengan Bani Israel. Jadi ia masih tentang ini, Bani Israel, dan bagaimana mereka melukakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pada ayat ayat 46. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada ayat ini ke 47. Kita lihat kepada ayat 47, Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini dengan firman-Nya, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Ini adalah bahagian pertama daripada ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai mereka-mereka yang utul kitab. Maksud daripada utul kitab, mereka-mereka yang diberikan kitab. Yani dalam bahasa Arab bila kita mengatakan utu, adalah mereka-mereka yang diberikan. Kita dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi, misalnya ata yu'ti. Yani ata, yani maksudnya a'ta, memberikan. Ini adalah fi'il, kita mengatakan fi'il rubai, 4 huruf. Kalau ada 3 huruf maksudnya dia telah datang, ata. Tapi kalau 4 huruf maksudnya dia memberikan. Di sini utu, yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka-mereka yang diberikan kitab. Secara khusus yang dimaksudkan adalah ahlul kitab, Yahudi dengan Nasrani. Kaum Yahudi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kitab Taurat dan Zabur melalui Nabi Daud AS dengan Nabi Musa AS. Mereka diberikan kitab. Ini dimaksudkan, maksudnya Allah mengutuskan Nabi kepada mereka, dan Allah menurunkan kitab kepada Nabi. Maka Nabi tersebut menyampaikan kepada mereka wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan mereka diberikan kitab. Jadi apabila mereka diberikan kitab, yang dimaksudnya mereka ada pengetahuan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala dan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan kepada ahlul kitab. Golongan yang kedua adalah golongan Nasrani. Golongan Nasrani ini dia diberikan kitab Injil. Maka Nabi Isa AS menyampaikan kepada mereka wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dikenali sebagai Injil. Jadi Nabi Isa AS membacakan kepada mereka wahyu, mereka menulisnya. Nabi Isa AS ini membacakan kepada mereka, maka mereka menulisnya. Walaupun banyak daripada tulisan ini sudah tidak ada lagi.
banyak daripada tulisan ini tidak ada lagi. Dan kita lihat beza di antara kitab Taurat dengan Injil ini. Taurat ini dia bahasa Hebrew. Bahasa apa? Hebrew. Dan orang Yahudi ini, mereka punya bahasa daripada dulu hingga ke sekarang tak tukar, Hebrew. Jadi sekurang-kurangnya bahasa kitab mereka itu ada, tetapi beza dengan apa yang dikenali sebagai kitab Injil hari ini. Kalau kita menanyakan asal bahasa kitab Injil apa bahasanya, siapa tahu? Tahu kan dalam bahasa Hebrew, Injil? Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menurunkan kitab ikut kepada bahasa kaum. Betul ke tidak? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahasa Arab. Cuba bayangkan Allah SWT menurunkan bahasa Hebrew kepada Nabi SAW. Misalnya orang Arab ini memerlukan penterjemah. Masalah ya, sebab bila ada terjemahan, makna pun agak berubah sikit. Maka Allah SWT bila menurunkan kitab, dia menurunkan ikut kepada bahasa kaum. Nabi Musa AS ini bahasanya Hebrew, Taurat dalam bahasa Hebrew. Manakala Injil dia bahasa berbeza sedikit. Bahasanya dikenali sebagai bahasa Aramik. Dan hari ini bahasa ini hampir tidak ada orang yang membicarakan bahasa ini. Dia hampir mati. Baru-baru ini BBC mengeluarkan dokumentari, ada satu kampung di dunia ini, di Syria, masih membicarakan bahasa ini. Kalau tak kerana kampung ini, habis ini bahasa ini. BBC keluarkan dokumentari. Boleh jemaah lihat dokumentari tersebut dalam setengah jam saja. Reporter ini dia pergi kat kampung ini, dan kampung ini betul-betul ke tempat dekat gunung. Jadi di situ mereka tidak membicarakan bahasa Arab, tapi mereka membicarakan bahasa yang dikenali sebagai Aramik. Ya? Aramik. Jadi kita tukar Aramik, dia punya bar kita tukar jadi M. Dia punya bar pula, dia punya B ya. Dia punya B kita tukar dari M. Jadi dia bukan Arabik, dia Aramik. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil bahasa Suryani. Pernah dengar ya? Bahasa Suryani. Jadi masalahnya sekarang, asalnya kitab Injil dia dalam bahasa ini, tapi sudah tidak ada lagi. Cuba bayangkan, hatta kalau Injil yang asli ada, orang pun tak boleh faham tak? Jadi cuba kita bayangkan bagaimana mereka terjemahkan dan apa kita mengatakan, banyak perkara-perkara yang ditambahkan, dikeluarkan dan sebagainya. Ala kulli hal, tetapi sedikit sebanyak ajarannya masih wujud. Sebab kalau kita lihat ini dalam kitab apa yang dikenali sebagai Bible hari ini, kitab Bible hari ini juga membicarakan Tuhan satu. Yang kisah yang masyhur dalam John, the chapter of John, apabila pengikut Nabi Isa AS ini menanyakan kepadanya siapa Tuhan, dia mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang satu, dan aku sembah kepadanya. Ini sekali lebih kurang apa dia mengatakan. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ini kepada utul kitab, golongan yakni yang diberikan kitab. Apa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan? Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna. Berimanlah kamu, yakni fi'il amr, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan apa yang kami telah nazzalna. Ini kita ada perkataan yang nazzalna, yakni maksudnya ayat-ayat yang kami menurunkan. Kita ada perbezaan di antara nazzalna dengan anzalna. Ada beza ya. Kita biasa baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna, Allah SWT mengatakan kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya kami telah menurunkan kesemua Al-Quran.
Jadi anzalna maksudnya kesemuanya, satu kaligus, menurunkan sesuatu satu kali. Manakala perkataan nazzalna menurunkan sedikit-sedikit. Sekarang ini kita lihat, misalnya kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, Al-Quran ini dia turun sedikit-sedikit kepada Nabi ataupun sekaligus. Dia turun sedikit-sedikit, betul ke tidak? Yani misalnya ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW 5 ayat daripada suratul Alaq. Ayat yang pertama, yani Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Full stop. Ini ayat yang 5 ayat diturunkan kepada Nabi SAW. Sikit, hatta tak surah yang kesemua ni. Selepas itu Allah menurunkan sedikit daripada ayat surah Muzammil, selepas itu sedikit daripada ayat surah Mudaththir. Jadi ayat-ayat diturunkan sedikit-sedikit. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW mereka menghafal. Tiap-tiap kali ayat itu turun mereka hafal, memudahkan mereka. Tetapi beza dengan kitab Taurat. Kitab Taurat dari Musa AS, dia diberikan sekaligus. Musa AS turun daripada gunung membawa kitab yang ibarat yang ini ditulis di atas lembah Al-Wah. Maka dia turun dan dia memberikan kepada Bani Israel satu kaligus. Ini dia kitab Taurat. Tetapi Al-Quranul Karim diturunkan sedikit-sedikit dan Nabi SAW menghafalnya. Nabi seorang ummi, dan Nabi SAW membacakan Al-Quran ini kepada para sahabat, dan mereka juga menghafalnya. Dan Nabi mengizinkan sebahagian daripada sahabat untuk menulis Al-Quran. Ini yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Maka di sini Allah SWT memerintahkan mereka untuk beriman kepada Al-Quran, yakni beriman kepada semua ayat-ayat yang diturunkan. Ini yang Allah mengatakan kepada mereka, aminu bima nazzalna, berimanlah kamu dengan apa yang kami telah menurunkan daripada Al-Quran. Dan Al-Quran Allah mengatakan musaddiqan, yakni musaddiqan maksudnya dia membenarkan. Apa maksudnya dia membenarkan? Yakni maksudnya dia membenarkan apa yang telah diturunkan kepada kamu dahulu daripada kitab Taurat dan Injil. Sebab ulama kita mengatakan apa yang kandungan daripada kitab Taurat, Injil, Zabur dan kesemua kitab-kitab, kandungan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi apabila kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada semua kitab-kitab. Ini adalah daripada anugerah Allah SWT kepada umat akhir zaman. Kita beriman ini kepada Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu termasuk kandungan Taurat. Kandungan Al-Quran termasuk kandungan yakni Injil. Maka Allah mengatakan aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum, yakni dia membenarkan apa yang kamu ada di sisi kamu daripada kitab kamu. Min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Maka sekarang yang datang ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan jadi kalau kamu tidak beriman? Yani Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk beriman. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kehidupan ini hanya sementara sahaja. Apabila kebenaran telah sampai kepada kamu dan kamu mampu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tidak beriman ini kepadanya, dan datang ini ajal, maka azab Allah Subhanahu Wa Taala akan dikenakan ke atas, akan dikenakan ke atas kamu. Apakah ini azab ini yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebelum kita bicarakan tentang seterusnya, apa yang perlu kita faham ya? Setelah datangnya Nabi Isa AS, manusia hidup dalam zaman tidak ada Nabi. Manusia hidup dalam zaman tidak ada Nabi. Jadi apabila manusia menghadapi satu zaman
yang mana tidak ada Nabi. Zaman ini dikenali sebagai zaman Ahlul Fatrah. Kita dalam ilmu akidah kita mengatakan zaman Ahlul Fatrah. Apa yang dimaksudkan dengan zaman Ahlul Fatrah? Yang ini maksudnya satu zaman yang mana belum ada Nabi yang diutuskan. Belum ada Nabi yang diutuskan. Kalau sekiranya seseorang itu meninggal dalam zaman ini, dia dimaafkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan mengazab satu kaum, melainkan dia telah menghantarkan kepada kaum tersebut seorang Rasul. Jadi kita panggil ini Ahlul Fatrah. Itu sebab kalau orang menanyakan misalan bagaimana dengan datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib, bagaimana dengan nasib mereka di akhirat nanti? Adakah mereka diazab oleh Allah ataupun tidak? Bagaimana kaum Arab yang sembah berhala sebelum datangnya Nabi SAW? Maka jawapannya adalah kita mengatakan disebabkan manusia-manusia ini hidup dalam zaman Ahlul Fatrah, Allah tidak mengazab mereka. Sebab mereka hidup dalam zaman tidak ada Nabi. Jadi bila tidak ada Nabi, dimaafkan. Ada orang mungkin menanyakan bagaimana dengan kitab Taurat? Tidakkah wajib bagaimana kepada kitab Taurat? Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW beza sedikit. Mereka diutuskan kepada kaum mereka. Yang ini Taurat ini diwajibkan atas Bani Israel, Injil diwajibkan atas Bani Israel. Kaum Arab tidak ada. Kaum Arab disembah berhala, betul ke tidak? Pada zaman Nabi SAW. Tetapi setelah datang Nabi SAW, mereka tak boleh lagi dah sekarang. Sekarang semua nak kena beriman. Yang Ahlul Kitab nak kena beriman, yang sembah berhala pun nak kena beriman. Sebab risalah Nabi SAW bagi semua manusia. Dia bukan hanya bagi orang Arab saja. Hatta orang yang ini di Singapura pun nak kena beriman. Nabi SAW ini diutuskan di tanah Arab kan? Tetapi Islam belum lagi sampai di tanah Melayu. Bilakah Islam sampai di tanah Melayu? Wahai jemaah sekalian, berapa lama berapa tahun risalah Islam nak sampai ke sini? Nabi SAW ini dia diutuskan, betul atau tidak? Berapa tahun yang dia sampai? Siapakah orang Melayu pertama yang masuk Islam? Ada sesiapa yang mengetahui? Bilakah yang ini Islam sampai di sini? Kalau kita lihat di India ya, di India pada zaman Nabi SAW Islam sampai di India. Ini yang ajibnya. Di India ada seorang raja masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Jadi raja ni saya cerita sikit ya, walaupun tak adalah kena-mengena sangat. Ada seorang raja, dia tinggal di Malabar. Tahu yang Malabar ya? Isteri saya tahulah Malabar di mana. Sebab ini bapa dia daripada sana. Malabar ini dia West India. Dia West India. Jadi kalau kita lihat negeri India ni, di bahagian Kerala. Kerala ni dikenali sebagai Malabar. Jadi di India ini, bahagian ini yang masuk Islam dulu, sebab dia dekat dengan laut ke tanah Arab kan. Tapi apa yang berlaku adalah ada seorang raja daripada Malabar ataupun daripada Kerala. Dia lihat bulan terbelah. Dia lihat peristiwa bulan terbelah. Dia kat India. Dia lihat bulan terbelah. Jadi dia tanya macam mana bulan ni boleh terbelah. Jadi dikatakan ada orang di Arab sana ada mengaku menjadi Nabi. Dia membelahkan bulan ini. Jadi raja ini mengatakan aku nak jumpa Nabi. Maka dia keluar daripada India. Dia tak sempat nak jumpa Nabi SAW. Dalam perjalanan yang ini dia meninggal. Itu yang saya tahu kisahnya. Ataupun dia jumpa Nabi SAW dalam perjalanan balik dia meninggal. Dan dia meninggal di tempat di Oman. Sampai hari ini kuburnya ada di sana. Jadi dikatakan Islam sampai di Malabar selepas itu.
Selepas itu datang seorang sahabat namanya Al-Ansari. Seorang sahabat ini, dia, saya lupa nama dia. Dia pergi ke Kerala, dia mendirikan sebuah masjid di sana. Sampai hari ini masjid itu ada. Sampai hari ini masjid itu ada. Dan masjid itu dinamakan dengan namanya. Dan itu dikirakan masjid yang tertua di India. Masjid ini yang paling tua di India. Jadi kalau India ini dia masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Begitu juga dengan China. Sebab China kita ada Maqam Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ni di mana? Di Canton. Jadi kita ada yang di maqam ini, sahabat yang di sana. Dan Islam sampai di China sudah 1400 tahun. Masya Allah. Tetapi bilakah Islam sampai di tanah Melayu? Ini kita nak buat homework sikit. Boleh kasih homework? Berdasarkan dengan apa yang saya tahu ya, Islam sampai di sini di tanah Melayu pada tahun 800 lebih Hijriah. Nanti sekejap yang apa 800 Masihi, 800 lebih Masihi. Nabi SAW wafat pada tahun 632 Masihi. Islam sampai di tanah Melayu 200 tahun selepas itu. 200 tahun. Di sebuah tempat di Kedah. Dia dekat Kedah dengan Fatani. Dia cuba bayangkan, itu adalah tempat yang awal yang masuk Islam. Dan dia sama waktu dengan Islam masuk ke Aceh. Sebab ini semua adalah tempat-tempat yang laut kan. Jadi orang Islam daripada tanah Arab ni bila dia datang, dia singgah Aceh dan dia singgah Kedah. Jadi ini adalah yang pertama yang masuk Islam. Dan kerajaan yang pertama juga masuk Islam, kerajaan di sebuah tempat nama dia Perlak. Pernah dengar Perlak? Ni penting ni sejarah. Nama dia Perlak. Perlak ini dia dekat Kedah. Dia dekat bahagian Kedah. Dan sudah menjadi daulah Islamiah kat sana pada tahun selepas itu. Jadi mereka ada kerajaan Islam di sana. Jadi Islam ini sampai ini ke sini selepas ini 200-300 tahun selepas risalah Nabi SAW. Jadi apabila ini Islam ini sampai sekarang, ini sudah menjadi kewajipan manusia beriman. Tapi sebelum itu, apa jadi nasib ini manusia? Dimaafkan, betul ke tidak? Sebab mereka tidak mengetahui apa itu iman. Mereka tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Mereka tidak mengetahui itu apa itu agama. Maka Allah SWT tidak akan mengazab satu kaum, melainkan telah menghantarkan kepada mereka seorang Rasul. Ini adalah daripada apa kita mengatakan anugerah ini Allah SWT ini kepada yang ini manusia. Baik, sekarang ini kita kembali ini kepada ayat. Allah SWT mengatakan min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Jadi di sini yang ini kita ada perkataan natmisa. Sebelum itu Allah mengatakan sebelum kami mendatangkan azab ini kepada mereka. Sebab sekarang ini Nabi sudah diutuskan kepada mereka. Sekarang mereka sudah mendapatkan ayat-ayat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaklah kamu beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kami menukarkan muka-muka kamu. Sebelum ini kami menukarkan muka kami. Perkataan natmisa ini dia adalah dalam bahasa lain kita mengatakan menyapu. Tams, jadi tams ini dia menyapu. Menyapu seperti apa? Yang ini Allah SWT
Dia boleh menukarkan mata dan muka dan mulut. Dia boleh menyapunya sehingga kan dia lenyap. Cuba bayangkan. Ini dalam surah Yasin pun kita ada ayat ini. Yang ini Allah SWT mengancam untuk menukar panca indera manusia, menghilangkan. Cuba kita bayangkan satu orang ini misalnya tiba-tiba hilang matanya, hilang yang ini hidungnya, hilang yang ini mulutnya, hilang yang ini semua panca indera, mukanya semua dari kulit. Ini adalah daripada azab ini Allah SWT mengenakan kepada sebahagian manusia di hari akhirat nanti, di neraka ini, Jahannam. Jadi maka Allah SWT di sini ini mengancam mereka ini dengan azab ini, na'udzubillah min zalik. Jadi Allah SWT mengatakan sebelum ini kami mengubahkan muka-muka yang ini mereka, dan kami menjadikannya seperti belakang-belakang mereka. Yakni maksudnya tidak ada panca indera terus ini kepada muka-muka mereka. Ini adalah seperti mana disebutkan oleh Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas ini radhiyallahu anhu mengatakan perkataan tam sini menghilangkan panca indera. Boleh insya-Allah. Ini adalah ancaman ini Allah ini kepada ancaman ini Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Selepas itu Allah mengatakan au nal'anahum, ataupun kami melaknati mereka seperti mana kami telah melaknati ashabas sabt. Ini ashabas sabt ini pula ada kisah ini yang lain. Kita tak silap dulu dalam suatu Baqarah juga kita telah membicarakan siapa ashabas sabt. Ashabas sabt ini juga kena kepada Bani Israel. Apabila Allah memerintahkan mereka jangan pancing ikan pada hari Sabtu, tapi apa mereka buat? Mereka pasang ni apa? Net. Dia tak pancing tapi dia pasang net, pancing juga ni. Maka Allah SWT melaknati mereka dan menukarkan sebahagian daripada mereka kepada monyet. Ini berlaku kepada mereka. Sampai hari ini orang Yahudi hari Sabtu tak makan ikan. Sampai hari ini mereka, pantang mereka adalah hari Sabtu jangan makan ikan. Sebab ini mereka teringat dulu mereka pernah kena laknat sebab ini makan ikan ni pasal. Sampai hari ini mereka tak makan ikan. Lepas itu mereka ada Sabbath day. Dia ada hari yang mereka mengenalkan atas diri mereka namanya Sabbath. Dan hari Sabbath ini mereka tak boleh bekerja. Tak boleh bekerja, semua yang ini nak kena duduk rumah. Dan ada satu mazhab ini dalam Yahudi ini, dia agak pelik sikit. Bila Sabbath day, apa dia kena buat? Dia kena duduk dalam tent. Duduk rumah pun tak boleh. Duduk rumah pun tak boleh, dia kena duduk dalam tent. Jadi apa mereka buat? Mereka kalau rumah mereka ada balcony gitu, balcony itu mereka pasang tent, macam camping. Selepas itu mereka nak kena duduk dalam itu tent, tak boleh keluar. Dan tak boleh bercampur dengan wanita. Wanita nak kena ada tent dia, dia nak kena ada tent dia sendiri. Selepas itu tak boleh pakai barang elektronik, tak boleh naik lift. Cuba bayangkan. Saya lihat ini di dokumentari yang ini, kita nak ketawa. Tak boleh naik lift. Ada sebahagian tempat ini di Israel, apa mereka buat, lift mereka matikan. Cuba bayangkan orang tinggal kat apartment, sebab ni lift tak boleh on. Macam kita tinggal kat HDB misalnya, hari ni lift semua nak kena mati. Jadi apa nak buat? Semua nak naik tangga ya. Ini dia sebab dia. Jadi mereka punya pantang-pantang yang agak pelik, yang kita pun mungkin tak boleh tahan. Ada jenis-jenis makanan yang mereka tak boleh makan. Ada jenis makanan yang mereka boleh makan. Jadi sampai hari ini mereka kenang ini sebab. Dia panggil sebab, S-A-B-B-A-T-H. Sebab mereka kita kenang, mereka dilaknati ini dahulu sebab mereka pergi pancing ikan. Allah Subhanahu wa taala melaknati ini ke atas mereka. Jadi sampai hari ini mereka mengadakan peristiwa ini, mengingat sebagai ini peringatan untuk taat kepada Allah. Jangan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengancam mereka, seperti mana kami melaknati ashabus sabt, kami melaknati kamu dengan seperti mana kami melaknati mereka.
Jadi ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua ancaman di sini. Ancaman yang pertama adalah kami menghancurkan kamu dengan menghilangkan kamu dari panca indera seperti belakang-belakang kamu. Yani bahagian muka mereka jadi seperti badan belakang mereka. Yani semua, apa kita mengatakan bahagian belakang seperti apa? Semua kulit. Jadi terus yani jadi buta dan tuli. Na'udzubillah min zalik. Ataupun kami melaknati mereka kamu dengan seperti mana kami melaknati datuk-datuk kamu, yakni ashabus sabt. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yakni mengatakan, wa kana amrullahi maf'ula. Dan apa yang dijanjikan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan berlaku. Ia pasti akan berlaku. Jadi sekali lagi, ini adalah ancaman ini Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel apabila mereka tidak beriman yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita belajar dua perkara di sini. Perkara yang pertama, tams. Fi'il yang tams. Tams ini maksudnya menghilangkan panca indera. Selepas itu ancaman bagi melaknati mereka seperti mana melaknati ashabus sabt. Ini Allah menukarkan mereka kepada monyet. Ini dalam bahasa Arab kita panggil masakh. Masakh, mim sin kha. Ini dalam surah Yasin ada kan? Apa dalam surah Yasin? Dia ayat ini mulai daripada inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun wa azwajun fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsiran falam takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u lamasakhnahum. Ini perkataan Allah mengatakan, kalau kami mahu masakhnahum, kami akan menukarkan mereka kepada makhluk lain. Seperti mana ini Allah melaknati ashabus sabt, yakni Allah menukarkan ashabus sabt yakni kepada monyet. Qiradatan khasiin. Allah menjadikan mereka yakni qiradah, monyet yang hina. Dan maka Allah mengatakan, sama ada kami menukarkan muka-muka kamu kepada kulit, ataupun kami mengubahkan kamu yakni kepada makhluk yakni yang lain. Ini Allah Subhanahu Wa Taala na'udzubillah min zalik mengancam mereka kalau mereka tidak beriman yakni kepada Allah. Sebab yakni utul kitab, manusia yang diberikan kitab, dia ada ilmu, dia bukan jahil. Dia tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mahu beriman. Na'udzubillah min zalik. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita mukminin dan mukminat. Ini nikmat ke bukan nikmat? Ulama kita mengatakan nikmat yang besar adalah iman. Betul ke tidak? Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Kita nak kena jaga iman, nikmat ini. Sebab kalau kita tak jaga, dia boleh hilang. Lebih-lebih lagi pada zaman ini. Betul ke tidak? Zaman ini kalau kita lihat kepada hadis Nabi SAW, iman manusia masuk dan keluar. Pagi dia beriman, petang dia tak beriman. Petang dia beriman, pagi dia kufur kembali. Ini adalah keadaan akhir zaman. Manusia yang ini na'udzubillah min zalik, keimanan mereka sangat lemah sekali. Jadi kita sebagai umat Islam perlu kita mengingatkan diri kita untuk menjaga iman. Bagaimana kita nak menjaga iman? Ini soalannya. Iman ini dia naik dan turun, masuk dan keluar. Jadi kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Kalau iman kita kuat, alhamdulillah kita dapat bersabar dengan ujian yang berlaku. Tapi apa yang kita takut adalah iman yang ni apabila lemah. Iman yang ni apabila lemah, maka tidak mampu yang ni untuk menghadapi ujian. Bagaimana kita nak menguatkan iman, dan bagaimana kita nak usahakan atas iman? Maka kita usahakan ini atas iman dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sebab apa saja ketaatan kita melakukan dengan ikhlas, Allah akan memberikan kepada kita iman. Dan apabila na'udzubillah manusia melakukan maksiat, iman berkurangan.
Apabila manusia melakukan ketaatan, imannya ni naik. Jadi hari ini kita berhajat untuk kita belajar agama kita dengan baik dan kita mengamalkannya. Ini adalah modal kita hari ini. Ini yang paling penting sekali. Jadi umat Islam ini hari ini mereka tertanya-tanya tentang keadaan ini. Ini jawapannya. Ini adalah solusi. Dalam apa saja keadaan kita berada di dalamnya, kita mesti memahami perkara ini. Sebab ini pada akhirnya kita nak menyelamatkan iman kita. Sebelum kita nak menyelamatkan orang lain, kita lihat ini kepada keadaan iman kita hari ini. Maka ini adalah perkara yang sangat penting sekali, dan ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampunkan orang yang melakukan syirik kepadanya. Ini ayat biasa kita dengar kan? Biasa kita dengar misalan dosa ini, semua dosa Allah boleh ampunkan, tapi Allah tidak mengampunkan syirik. Allah tidak mengampunkan syirik. Tapi apa maksudnya ini Allah tidak mengampunkan syirik? Maksudnya mati dalam syirik. Satu orang ini meninggal dunia dalam dia mensyirik kepada Allah SWT, ini tidak ada ampunan baginya. Tetapi bukan maksudnya satu orang dia telah melakukan syirik, selepas itu dia masuk Islam misalnya. Ini diterima, betul ke tidak? Sebab dia masih hidup lagi. Ini kadang-kadang ada jemaah salah faham ya. Dia menyangkakan misalnya kita lihat kepada orang yang bukan Islam, dia mengatakan orang ini pasti dan pasti masuk neraka. Ini kesilapan. Kita tidak boleh mengatakan sedemikian ya. Sebab manusia ini kita tidak mengetahui bagaimana mereka meninggal. Kita dengar pada kisah hari ini, ada orang misalnya sebelum mati masuk Islam, sebelum meninggal dunia dia ucapkan kalimah syahadah. Dan saya rasa saya pernah ceritakan kan, salah satu daripada kawan saya ni, dia kahwin dengan perempuan Cina. Tapi perempuan Cina tu masuk Islam lah, tapi mak bapa dia tak masuk Islam. Tetapi baru-baru ini bapa dia bila nak meninggal, panggil kawan saya ni ke hospital. Sebelum dia meninggal, dia mengucapkan kalimah syahadah dekat hospital. Sehingga kan setelah bapa dia meninggal dunia, kawan saya memberitahukan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya semua tak percaya, nak bakar juga. Jadi sebab mereka punya tradisi, mati yang ni nak kena bakar, nak kena kremit. Tapi saya pun tak tahu apa yang berlaku, dan akhirnya mereka dapat tanam, saya rasa. Tetapi masalah anak-anak semua tak percaya, sebab bapanya seumur hidupnya tak pernah berbuat pasal Islam. Tapi sebelum ini dia meninggal dunia, rupanya dalam hati dia memang nak masuk Islam. Dia mengatakan kepada kawan saya sebenarnya daripada dulu dah masuk Islam. Itu sebab bila kawan saya kahwin dengan anak perempuan dia tak reject. Yang lain semua reject. Adik-beradik, isterinya semua yang dia mengatakan tak boleh, orang ni Islam mana boleh. Tetapi dia seorang yang menyokong. Rupanya akhirnya dia pun masuk Islam. Dan subhanallah, ini umur 80 lebih tahun. Jadi orang yang masuk Islam ini, seperti mana Nabi SAW mengatakan, Al-Islamu yajubu ma qablahu. Semua dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Tapi kita ni masalah, kita pun tak tahu bila sama ada Allah ampunkan dosa kita ke tidak ya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan barakah majlis ini Allah ampunkan dosa kita dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Itu sebab ulama kita mengatakan yang paling penting sekali adalah khatimah. Yang paling penting adalah khatimah, bukan sekarang. Sekarang kita masih menuai padi lagi. Tetapi yang ini maksudnya dia punya ujian yang paling berat sekali atas manusia, yang terakhir, PSLE, O-level, yang akhir sekali. Apa? Bukan O-level, jadi A-level ke tak tahu apa, PhD. Yang akhir sekali adalah maut. Ini dia ujian ujian yang paling besar bagi manusia adalah bagaimana nak menghadapi sakaratul maut. Tetapi kebanyakan manusia tak prepare untuk ujian ini. Kebanyakan manusia lalai daripada perkara ini. Sebab kita semua ini akan menghadapi sakaratul maut, tak ada orang boleh terlepas. Tetapi soalan yang kita harus sebenarnya adalah bagaimana kita boleh pas, bagaimana kita nak pas sakaratul maut. Maka kita boleh pas sakaratul maut dengan iman yang kuat.
Dia memerlukan kepada tahap keimanan yang kuat. Itu sebab ini yang kita nak kena usahakan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita nak ingatkan kepada diri kita kepentingan untuk kita usahakan yang di atas iman, sebab kita tidak mengetahui bila sakaratul maut akan datang. Bila sakaratul maut ini akan datang, lebih-lebih lagi dengan Covid sekarang. Setiap kita dengar orang meninggal dunia ini, saya pun dari takut. Saya pun lihat dari diri saya, mungkin saya pun tak lama. Jadi agak mengerikan. Tapi hakikatnya semua kita akan kembali ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa yang Allah tidak mengampunkan adalah dosa syirik. Sekarang saya nak terangkan apa maksud syirik. Apa maksud syirik? Bila kita mengatakan Allah tidak mengampunkan syirik ini syirik ini apa? Ini adalah jenis dosa yang mana Allah tidak akan mengampunkannya sama sekali. Syirik ini dia ada beberapa jenis. Ini juga kita nak ada faham ya. Dia bukan satu jenis sahaja. Biasa kita tahu misalnya satu orang sembah berhala, ini confirm syirik kan? Betul tak? Yang ni dia mengatakan berhala ni Tuhan saya. Khalas, ni kita mengatakan dah tak ada cerita lagi. Ini dia telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia telah beriman kepada sesuatu benda selain Allah, dan dia tak beriman kepada Allah. Dia telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan syirik ini mungkin kita boleh lihat dalam tiga aspek. Tiga aspek. Saya menamakan ni tiga aspek syirik. Nanti saya akan terangkan ni kenapa tiga aspek syirik. Perkara yang pertama, satu orang yang misalan dia sembah selain Allah. Ini adalah aspek yang pertama. Ini seperti orang sembah berhala. Ada orang sembah manusia misalnya, ada orang sembah pokok. Ini aspek yang pertama. Dia menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Syirik ke bukan syirik? Syirik. Perkara yang kedua adalah dia beriman kepada Allah. Nampak tak? Ini yang apa? Kita nak kena lihat dengan teliti sikit. Satu orang ini dia mengatakan, saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama dia beriman bahawasanya ada perkara selain Allah mempunyai sifat seperti Allah. Boleh insya-Allah? Yani dia beriman kepada Allah, dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama saya beriman ada sesuatu benda mempunyai sifat seperti sifatnya Allah. Seperti apa? Sifat kuasa. Dia mengatakan Allah Maha berkuasa, tetapi batu ini juga berkuasa. Misalnya Allah ini Maha berkuasa, tetapi ada benda yang ada kuasa seperti kuasanya Allah. Jadi apabila saya ada masalah, saya ada pilihan, sama ada saya nak kembali kepada Allah atau benda ini. Sebab benda ini pun boleh bantu saya, Allah tak boleh buat apa-apa. Misalnya begitu. Ini syirik atau bukan syirik? Ini syirik. Tapi ini syirik ini dengan sifat. Yani satu orang ini dia mengatakan saya sembah kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama yang ini dia beriman selain Allah mempunyai kuasa seperti Allah. Boleh faham insya-Allah? Jadi apa bezanya yang kedua dengan yang pertama? Yang pertama kita mengatakan dia beriman Tuhan selain Allah. Yang kedua, dia mungkin mengatakan saya beriman kepada Tuhan yang satu, tetapi bagi saya ada benda yang mempunyai kuasa seperti Allah. Allah ada kuasa, tapi ada benda lain pun kuasanya sama seperti kuasanya Allah SWT. Ini kita mengatakan dia telah mensyirikkan Allah SWT dengan menyamai sifat Allah dengan selain Allah. Boleh insya-Allah? Boleh faham insya-Allah ya? Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, dia beriman kepada Allah SWT, tetapi dia mengatakan ada sesuatu benda selain Allah mempunyai perbuatan seperti perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yani dia boleh menciptakan. Sekarang saya membicarakan perbezaan di antara yang kedua dengan yang ketiga. Tadi kita mengatakan yang kedua dia beriman kepada Allah, ya. Tetapi dia mengatakan ada sesuatu selain Allah mempunyai sifat seperti Allah. Sifat seperti tadi saya memberikan apa? Misal sifat kuasa. Sekarang untuk mudah kita faham,
sifat ilmu pula. Dia mengatakan Allah Maha mengetahui, tetapi ada benda mempunyai pengetahuan seperti pengetahuan ni Allah SWT, seperti ilmu ni Allah SWT. Yang ni sebagai misal, satu orang ini dia belajar dengan satu guru misalnya. Dia mengatakan Allah Maha mengetahui, tapi orang ini juga mempunyai sifat ilmu seperti ini, sifatnya Allah SWT. Dapat tak? Jadi sifat ini kita ada sifat kuasa, sifat ilmu, betul ke tidak? Sifat kehendak. Manakala yang ketiga ini dia adalah sifat ciptaan. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama dia mengatakan Allah menciptakan, selain Allah pun ada benda yang boleh menciptakan. Ini adalah jenis yang ketiga. Jadi jenis yang pertama, dia mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan i'tikad ada Tuhan selain Allah. Jenis yang kedua, dia syirik kepada Allah dengan i'tikad ada sesuatu yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Jenis yang ketiga adalah dia i'tikad ada sesuatu yang mempunyai perbuatan ataupun ciptaan seperti ciptaannya Allah SWT. Jadi ini adalah ketiga-tiga ni syirik. Betul ke tidak? Yang ni ada orang yang ni misalan, yang ni dia pada zahirnya Muslim, tetapi dia main sihir. Dia ada sifat jin dan syaitan. Jadi i'tiqadnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan sesuatu, dia punya jin juga boleh melakukan sesuatu. Jadi dia terjumus ini dalam masalah ini. Tuhan ini boleh melakukan sesuatu, yang ini jin dia pun boleh melakukan sesuatu. Ini yang kita mengatakan yang ini terjumus ini di dalam yang ini syirik ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebab kita sebagai orang Islam harus kita memahami perkara ini supaya na'udzubillah min zalik kita tidak terjebak ini di dalam syirik. Jadi bagaimana kita nak selamatkan akidah kita dengan kita mempelajari ilmu akidah. Jadi bila kita mempelajari ilmu akidah, kita mengatakan segala-galanya berlaku dengan izin Allah. Betul ke tidak? Segala-galanya berlaku dengan kuasa Allah. Tidak ada kuasa selain Allah. Tidak ada. Ada tak kuasa selain Allah? Yang ini tidak ada perkara yang dapat memberikan kesan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita membezakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selain Allah. Selain Allah makhluk. Betul ke tidak? Selain Allah Subhanahu Wa Taala kesemuan ciptaan, maka ciptaan tidak dapat memberikan kesan. Kalau orang menanyakan kepada kita, jin boleh memberikan kesan ke tidak? Tidak boleh. Bagaimana dengan syaitan? Syaitan menggoda manusia. Adakah dia menggoda manusia? Maksudnya dia mempunyai kekuasaan yang tersendiri. Allah tidak boleh stop dia. Ini mustahil ini. Yang ini segala-galanya berlaku dengan izin Allah, segala-galanya berlaku dengan pengetahuan Allah, segala-galanya berlaku dengan kuasa Allah SWT. Allah Maha berkuasa, makhluk tidak ada kuasa. Ini yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada kuasa melainkan kuasa Allah. Maka segala-galanya berlaku, Allah yang melakukan. Kita datang ke Masjid Khalid, kita ada kuasa untuk datang ke Masjid Khalid ke tidak ada kuasa? Wahai di Mas Kliat. Bagaimana sekarang? Apakah jawapan dia? Macam mana kita nak faham sekarang? Kita datang ke Masjid Khalid sekarang. Bagaimanakah kita telah mendatang ke Masjid Khalid? Adakah kita datang ke Masjid Khalid dengan kekuatan yang ada pada diri kita? Ataupun kita datang ke Masjid Khalid, Allah yang menciptakan perbuatan datangnya kita ke Masjid Khalid? Allah yang menciptakan perbuatan kita. Betul ke tidak? Jadi apabila kita mendapati diri kita di Masjid Khalid, maka kita faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan kita datang ini ke Masjid Khalid. Sebelum kita datang ke Masjid Khalid, dia sudah mengetahui yang kita akan datang. Maka dia memberikan kepada kita kekuatan yang mana dengannya dapat kita datang ini ke Masjid Khalid. Jadi ini kita mengatakan segala-galanya berlaku dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia tidak ada kuasa. Kita tidak ada kuasa untuk mengangkat tangan kita, untuk berjalan, untuk duduk, untuk berlari dan sebagainya. Allah yang menciptakan perbuatan kita. Ini cara yang kita memahami perkara ini. Tapi kalau orang tak belajar perkara ini, dia mungkin terpedaya dengan diri dia. Dia mengatakan saya yang buat, saya yang meletakkan usaha, saya yang masak,
saya yang berjalan, saya yang pergi ke pasar, saya yang membesarkan anak-anak saya, semua saya. Ini masalah. Nampak tak? Orang boleh terlepas pandang perkara ini. Sebab dia bila dia tak belajar tentang perkara ini, mungkin dia terpedaya dengan diri ni. Dia menyangkakan saya buat ini sebab kepandaian saya. Benda ini berlaku sebab saya pandai. Benda ini berlaku sebab saya ada experience. Benda ini berlaku sebab saya melakukan. Benda ini berlaku sebab saya yang plan, saya yang buat. Semua saya. Ini saya ni kita nak kena keluarkan daripada kita punya dictionary. Perkataan saya bahaya. Itu sebab ini Qarun dalam Al-Quran. Qarun, semua kenal ya Qarun ni? Qarun ini, dia apabila menjadi kaya, Nabi Musa AS datang kepadanya menanyakan zakat. Apa dia mengatakan? Buat apa aku nak mengeluarkan zakat? Ini harta aku dapat dengan usaha aku, dengan kepandaian aku. Nampak? Manusia terpedaya dengan usahanya, manusia terpedaya dengan kepandaiannya, tapi lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini musibah ke tidak musibah? Ini adalah musibah yang paling besar ke atas manusia. Apabila manusia terpedaya dengan dirinya, seperti iblis ini pun sama. Na'udzubillah. Iblis apabila diperintahkan untuk sujud, apa dia mengatakan? Masalah saya juga. Apa dia mengatakan? Saya lebih baik daripada dia. Apa iblis mengatakan? Saya lebih baik daripada dia. Buat apa saya nak sujud? Saya lebih baik. Saya diciptakan daripada api. Nampak tak? Dia lihat kepada terpedaya dengan dirinya sendiri. Saya diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Jadi itu sebab dalam ilmu tasawuf, daripada perkara yang perlu diusahakan adalah mengeluarkan saya daripada saya. Mengeluarkan saya daripada saya. Agak-agak senang tak nak mengeluarkan saya daripada saya? Ini memerlukan training. Sekarang ini kita lihat ini misalan satu orang ini dia berjaya dalam perniagaan. Kalau dia tidak berhati-hati, dia terpedaya dengan dirinya. Betul ke tidak? Dia mengatakan sebab kepandaian saya, sebab ini usaha saya. Dia lupa yang ini Allah yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki, Allah yang menentukan rezeki. Jadi apabila manusia terpedaya dengan saya, maka dia terjebak ini di dalam ini masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Itu sebab ini ilmu tasawuf ini dia adalah cabang daripada ilmu akidah. Sebab ulama kita mengatakan barang siapa yang tidak mahir dalam ilmu akidah, maka dia berada dalam keadaan bahaya. Apa sebabnya? Sebab ilmu akidah ini dia adalah asas agama kita. Kalau kita silap dalam akidah, kita akan silap hatta dalam amalan kita dan i'tiqad. Ini memberikan kesan kepada keimanan kita, dan amalan kita tertolak kalau kita tidak berjaga. Saya memberikan misal sebelum saya berhenti ya. Tapi tadi pun saya lambat 5 minit, jadi saya qada balik ya. Boleh. Saya memberikan misal tentang dalam ibadat ya. Tadi saya memberikan misal tentang perniagaan. Dalam ibadat boleh berlaku tak? Saya dalam ibadat kita nak kena berjaga-jaga. Satu orang ini melakukan solat misalnya. Dia melakukan solat, dia puasa, dia baca Quran dan sebagainya. Lepas itu dia mengatakan ini adalah amalan saya. Ada bahaya kita ada bahaya. Ini agak kita mengatakan agak fine sikit agak halus sikit. Ini permainan syaitan kat sini. Syaitan ini bila dia nak menggoda ahli ibadat, dia menggunakan strategi ini. Dan bila saya membicarakan ini, dia akan benci saya. Ini syaitan. Sebab kita telah membongkarkan dia strategi. Apa strategi dia kepada orang yang selalu solat, pergi masjid? Apa strategi syaitan? Strateginya adalah dia akan membisik-bisik. Dia akan mengatakan, kau ni orang yang baik, kau telah melakukan solat, kau melakukan tahajud. Berapa banyak orang lah ini di Singapura digelang ini solat tahajud. Engkau adalah satu-satunya. Berapa ramai orang digelang ini belajar tafsir. Lihat kepada orang yang miskin di luar sana, jadi semua duduk kat kedai kopi, buang masa. Kita yang berada ini di sini, nampak tak dia bisik-bisik. Jadi akhirnya manusia terpedaya, termakan pula bisikan ini. Mengatakan betul juga. Dalam pada orang ini di Singapura, aku yang
solat ini misalnya tiap-tiap hari ini baca satu juz ini misalnya. Jadi apabila yang manusia terpedaya dengan amalannya sendiri dan dia sampai kepada keyakinan yang ini adalah saya yang punya, atas ini usaha saya, dia lupa yang ini Allah yang memberikan taufik. Betul ke tidak? Ini menyebabkan amalan kita tertolak. Jadi syaitan senang kan? Dia tak payah nak mengatakan kepada kita jangan solat, jangan ini, jangan ini. Dia hanya mengatakan bagus. Nampak tak? Teruskan. Kita pun menanggakan, Masya Allah, ini mungkin ilham daripada Allah. Yang ini dia boleh jadi, yang ini bisikan daripada syaitan, supaya dia nak kita rosak amalan kita. Bagaimana kita rosak amalan kita? Apabila kita beribadat kerana ibadat, bukan kerana Allah SWT, tetapi kita punya fokus ini hanya kerana ibadat. Kita mengatakan, aku sudah melakukan ibadat dah 20 tahun, 30 tahun, insya-Allah masuk syurga, insya-Allah. Jadi dia lihat ini kepada ibadatnya, tetapi dia tidak lihat ini kepada Allah SWT yang memberikan taufik ini kepada dia untuk dia melakukan ibadah. Boleh insya-Allah. Jadi manusia yang dekat kepada Allah adalah manusia walau macam mana banyak ibadat sekalipun, dia tidak lihat kepada kebesaran ibadatnya, tetapi dia lihat kepada kebesaran Allah yang memberikan kepada taufik untuk dia beribadah. Sebab dia mengetahui segala-galanya datang daripada Allah. Ini adalah misal untuk kita selamat daripada masalah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ada siapa yang ada soalan ke sebelum kita berhenti? Tidak ada ya? Tapi ada homework aja. Tadi kita ada homework ke? Tidak ada. Ya. Tapi homework pun saya pun dah jawab ya. Saya pun kadang-kadang pelik juga ya. Saya kasih homework. Saya kasih homework, lepas tu saya pula kasih jawapan. Macam mana ni? Sebab kadang-kadang saya pun terlupa. Ya. Ya, itulah ya, mungkin ini homework kita. Sebab saya rasa sama ada homeworknya adalah sama ada dia jumpa Nabi ataupun tidak. Betul dia jumpa dia mesti jumpa Nabi SAW. Mungkin kita boleh bahas masalah ni. Kita boleh bahas ini perkara ini. Itu sebab saya ingat lupa ini masalah ni. Besar kemungkinan dia telah jumpa Nabi SAW. Selepas itu bila dia nak balik India, dia meninggal dunia dalam perjalanan. Mungkin kisahnya begitu. Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya makam dia sekarang ada dekat Oman. Dia punya makam dia, ada orang send saya gambar dia. Masih ada lagi orang saya lah di main tempat ni. Dia punya makam saya rasa dia punya besarnya 3 meter. Dia punya kubur dia, kubur Raja India yang telah masuk Islam. Dia telah masuk Islam. Nama dia Masya Allah, nama dia kira macam dulu-dulu punya Kerala punya raja. Dia punya nama satu sentence. Saya pun tak boleh ingat. Dia punya nama agak panjang. Mungkin ini juga homework juga. Jadi alhamdulillah lebih banyak soalan lebih banyak homework. Lebih baik kita berhenti sudah ya.